Come on internet, tolonglah memberikan kerjasama. Selamatnya recording. Okay. Alright, so mula Fakri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmatan wa anshur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zuhni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ni semalam saya sangkut. Saya rasa saya sangkut sebab kita cuti lama, alasan kan. So bila saya sangkut tu, tapi sebenarnya ada hikmahnya tau bila saya sangkut. Bila saya sangkut, saya tahu saya ajar tak bagus, so saya buat revision lebih. Semalam saya tak cerita mengenai ni. Okay, saya nak betulkan dulu saya punya statement semalam. Okay, right. So, selepas persenyawaan ganda dua, tajuk ni adalah tajuk yang mencabar. Okay, dah masuk Okay, tajuk ni tajuk yang mencabar. Tapi maksud saya, kalau dia mencabar, maksudnya kita kena usaha lebih. Kalau mencabar, tajuk ni mencabar, maksud saya bukanlah maksudnya untuk kita give up. So, maksudnya kena extra effort lah kan. So, saya ulang balik tau yang semalam. Kalau saya salah, awak malu nak cakap, awak message kat tepi ni pun bagi, okay. Awak beritahu saya, okay? Right, okay. Adam kata dekat je jentas lain laju siangnya. Okay, alright. So, selepas persenyawaan ganda dua, yang ni saya nak minta, saya dah pakai earphone. So, basically saya boleh dengar lah kalau korang cakap walaupun slow. Okay, so semalam Amar pun sebenarnya dah bagi tahu saya, dia kata saya tak dengar. Okay, selepas persenyawaan ganda dua, ini saya ulang lagi sekali tau, nak bagi awak betul. Saya tak nak bagi ajaran sesat, nanti dosa saya ni berpanjangan pula. Okay, so selepas persenyawaan ganda dua ni bermaksud satu gamit jantan akan senyawakan sel telur menjadi zygote. Zygote ni adalah 2N. So zygote ni akan menjalani mitosis menjadi dua jenis sel. Satu adalah sel besar, satu lagi adalah sel kecil. Okey, sel besar ni dia akan jadi penggantung, manakala sel kecil ini yang jadi embrio. Okey, yang ni dah okey, settle. Now, kemudian okey, satu lagi gamit jantan. Kita ada dua gamit jantan kan, sebab namanya adalah persenyawaan ganda dua. So, satu gamit jantan tadi dah selamat senyawakan sel telur. Okey. Alright. Satu lagi gamit jantan ni dia akan dua nukleus kutub. Betul tak ni nukleus kutub? Betul tak bang? Betul tak? Betul kan? Betul. Tiba-tiba saya takut. Dua nukleus kutub. So dia akan senyawakan dua nukleus kutub yang N. So 3N ni namanya adalah nucleus triplot endosperma. So nucleus tripod endosperma ni dia akan mengalami mitosis menjadi tisu endosperma. So basically nucleus tripod endosperma dan tisu endosperma ni adalah benda yang lain. Belakang sama, depan tu lain. So fungsinya lain. So fungsi tisu endosperma ni adalah meliputi embrio dan membekalkan nutrien. Kat sini saya nak tambah. Yang membekalkan nutrien untuk percambahan biji benih basically sebenarnya ada dua. Satu adalah tisu endosperma, satu lagi adalah cotyledon. So senang kata, cotyledon ni dia pun membekalkan nutrien masa percambahan. Ini pun boleh bekalkan nutrien. Okey, bekalkan nutrien. Yang ini pun sama, dia bekalkan nutrien. Okay, so yang bekalkan untuk proses percambahan biji benih ada dua. Satu adalah cotyledon, satu lagi adalah tisu endosperma. Yang ni saya nak betulkan. So sekarang kita nak tengok mana letaknya cotyledon, mana letaknya tisu endosperma. Semalam saya tak bincang kat awak. Okay, now daripada sini selepas persenyawaan, ini adalah ovule tau. Ni dalam ovule. So lepas persenyawaan, kedudukannya ini adalah embrio. Dalam embrio ni terdiri daripada 3 struktur. Apa dia? Plumule. Ya. Cotyledon. Radical. Yeah, radical dengan cotyledon. Okey, Farah dan Fatia. Akhirnya dia jumpa juga dia punya piece.
Semalam agaknya korang tak biasa kan combine kelas. Cotyledon. Okay, right. So lepas tu tengok kat sini kan. Tadi saya cakap yang bagi nutrien untuk percampuran biji benih ada dua. Satu adalah cotyledon yang letaknya dalam embrio. Satu lagi adalah endosperma. So endosperma ni letaknya dekat ni. Ini yang ayatnya endosperma ni, ini tisu tau. Tisu endosperma ni dia meliputi embrio. Maksudnya dia dekat luar embrio. Okey, ini embrio. Kemudian ini sebenarnya kita nak cakap ini satu biji benih. Sekejap. Ini biji benih, katakanlah ni biji benih kacang hijau. Saya tukar warna ni. Okey, ini biji benih kacang hijau. Bayangkan ini kacang hijau tau. Dalam biji tu kalau saya potong biji tu, dia akan jadi macam ni. Dalam tu ada endosperma. Okey. Dalamnya lagi dia ada embrio. So saya lukis yang warna kuning ni, ini adalah embrio. Lepas tu yang warna hijau muda macam fluorescent ni, yang ini adalah endosperma. So letaknya endosperma dengan embrio ni kat mana? Kat dalam biji benih. Yang kat luar sekali ni, ini kita kenali sebagai kulit, atau nama lain untuk kulit ni, kita kenali dia sebagai testa. Tajuk ni saya rasa penting nak faham sebab kita tak nampak struktur tu. So boleh nampak tak satu biji benih, kalau saya potong biji benih, katakanlah saya ada biji benih macam ni. Okey, sekejap. Kalau lah awak nampak biji benih, okey, dekat luar dia tu kita panggil dia sebagai testa. Okey, luar dia tu kulit yang keras tu, itu kita panggil dia testa. Dalam dia sekali ni, saya lukis ni pemadam anak saya, selamatlah ni. Okay, Nuri Aisyah. Oi, morning. Okay, now. Start. Okay, alright. So, kalau yang tengah sekali ni apa? Oh, nampak tak saya lukis apa ni? Yang tengah warna merah ni. Yang tengah ni sekali apa? Ni biji benih tau. Satu biji benih. Sekejap, saya buang dia punya background belakang. Sebenarnya saja je nak letak background tapi mengganggu lah. Sekejap. Mana nak tukar background belakang ni ya? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay. Kosong. Alright. So, yang tengah ni yang saya contek pakai pen merah ni, nampak tak yang saya contek pakai pen merah ni? Yang tengah ni sekali apa? Ni satu biji benih. Dalam biji benih, yes, embrio. Luar yang keras ni namanya testa. Yang tengah ni adalah embrio. Dekat tepi-tepi embrio tu dikelilingi oleh apa? Endosperma. Yes, yang paling luar ni, warna biru ni. Tak apa, ni pemadam tak guna lah ni. Okey, yang warna biru ni, ini kita bayangkan sebagai endosperma. So bayangkan ini satu biji benih. Yang dalam warna merah ni, ini adalah sebagai embrio. Lepas tu embrio dikelilingi oleh endosperma. So ini biji benih. So satu biji benih terdiri daripada embrio, dalam tu ada embrio, dan satu lagi adalah cotyledon, embrio dan juga endosperma. So dalam biji benih, untuk percambahan biji benih ni kan, kita nak bagi biji benih ni bercambah kan. Siapa yang membekalkan nutrien untuk percambahan biji benih tu? Siapa yang membekalkan nutrien untuk percambahan biji benih tu? Struktur manakah yang membekal? Cotyledon. Yes, very good. Cotyledon. Satu lagi? Cotyledon je ke yang membekalkan tenaga? Bukan. Dengan? Cotyledon dan Yeah, cotyledon dan juga endosperma. So faham tak? Bayangkan ini biji kacang hijau, saya potong tengah. Saya nampak ini kereta rentas dia, biji dia macam ni. Satu biji benih, tengah dia adalah embrio yang warna merah. Yang tepi ni cotyledon. Yang keras dekat luar ni kulit dia, kita kenali dia sebagai apa? testa. Kulit dia paling kulit ni kita kenali dia sebagai testa. Boleh faham tak? Saya ajar hari ni nampak lebih okey sikit kan? Boleh faham tak? Faham Okay. Yeah. Okay, sebelum tu dah saya tunjuk pasal biji ni kan. Saya buat nota cantik sikit untuk awak. Okay, so kepentingan biji benih. Kenapa benda ni, biji benih ni penting? So pertama, kepentingan biji benih ni, kenapa biji benih ni penting? Sebab biji benih ni akan jadi anak benih. Typo juga. Biji benih ni dia akan jadi anak benih. Anak benih tu apa? Tauge. Bila dia dah tumbuh pucuk dengan akar, okay,
Pucuk dengan akar itu kita panggil dia sebagai anak benih. Bukan pucuk. Plumule dan radical kita panggil dia sebagai anak benih. So nampak tak? Biji benih dengan anak benih berbeza. Biji is like this. Dia masih ada testa ni biji. Tapi bila dia dah tumbuh plumule, dengan radical, kita kenali sebagai Cikgu tak nampak. bila tak nampak. Okey, kejap tau. Tak ada. Okey. Kejap. Sabar. Okey, terima kasih bagi tahu. Okey, jap. Start recording. Okey, awak nampak tak saya? Saya dah nampak tak sekarang biji benih ni? Korang nampak tak? Nampak. Dah. Okey, so nampak. So saya ulang lagi sekali tau. Ini adalah biji benih. Okey, so ini adalah biji benih. So biji benih ni asalnya adalah daripada yang warna merah ni. Yang warna merah ni, ini kita panggil dia sebagai embrio. Lepas tu yang paling luar ni, ini adalah endosperma. Yang keras kat tepi ni kita panggil dia sebagai apa? Dia punya kulit tu nama lain dia kita kenali sebagai apa? Kulit dia kat luar ni. Testa. Yes, nama dia adalah sebagai testa. Ini biji. Bila masa biji benih, kita panggil dia anak benih. Bila masa biji benih, kita panggil dia sebagai anak benih. Dah ada plumule. Yes, very good. Bila dia ada plumule, katakanlah plumule, tiba-tiba dia jadi plumule dengan radical. Sekejap, ni tak cantik. Hijau lah. Okay, bila tiba-tiba dia tumbuh, katakanlah plumule dengan radical, ini kita panggil dia sebagai anak benih. So anak benih adalah satu keadaan, kenapa tak ada? Satu keadaan yang ada pucuk dan juga yang ada plumule dan juga radical. Okay, kejap mah. Okay, susah sikit lah. Kejap sabar. Right, one more time. Dah. Start broadcast. Saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ada. Yeah. Okay, right. So saya tunjuk. Nampak tak screen? Nampak tak screen ni? Nampak tak screen? Nampak tak? Nampak. Okay, so kepentingan biji benih. Ini adalah daripada nota, saya buat nota saya sendiri untuk senang nak faham. So kepentingan biji benih, pertama sebab dia ada embrio. Saya pakai macam ni, FE, fact explanation. So kepentingan biji benih, pertama ada embrio. Kenapa embrio penting? Sebab embrio ni adalah anak benih. Maksudnya dia hidup. So pertama kepentingan biji benih sebab dia ada embrio. Okay, so embrio ni akan bercambah menjadi anak benih. Bila masa dia ada jadi anak benih, bila macam ni. Bila dia tumbuh pucuk dan juga tumbuh akar, bukan pucuk, plumule dan radical, ini kita panggil dia sebagai anak benih. So kepentingan pertama biji benih sebab dia ada embrio. So embrio ni akan jadi anak benih. Kedua, kenapa biji benih penting? Kedua, sebab dalam biji benih ada endosperma dan juga cotyledon. So, apa kepentingan endosperma dengan cotyledon? Bukan nutrien. Yeah, dia membekalkan nutrien. Okay, now, kemudian fakta yang ketiga. Biji benih ni satu sifatnya adalah dormant. Kenapa dormant tu penting? Dormant tu macam tidur. Kenapa tidur tu penting? Kenapa biji benih tu dormant tu penting? Sebab bila dia dormant, dia boleh disimpan dalam jangka masa yang lama. Maksudnya awak ada biji kacang hijau. So biji kacang hijau tu awak boleh simpan dia bertahun-tahun. Disebabkan satu sifatnya dia dormant. Dormant dia tidur. Dia tidur je. Unless awak letak dia dalam air baru dia bercambah. So kebaikan satu biji benih ni dormant adalah dia boleh disimpan dalam jangka masa yang lama. So ini adalah faktanya. Ini adalah explanation. This is the facts. This is the explanation. Okay. Kemudian ini ketiga, ini keempat. So keempat, ciri biji benih ni ringan. Macam kacang hijau, dia ringan. Dan dia ada tisu bersifat. So kenapa dia ringan? Bagusnya ringan, nampak tak? Ini facts. Explanation dia. Kenapa baikan ni kalau dia ringan, dia mudah disebarkan. Maksudnya biji benih ni boleh sampai
dekat rumah Fatia, boleh sampai kat Bukit Badung, boleh sampai kat Balestier. Dia mudah disebarkan sebab dia ringan. Okay, so itu adalah explanation kenapa biji benih tu mesti ringan. Dia bukan berat macam batu bata. Okay, now last sekali, kebaikan biji benih. Dia ada satu yang paling luar ni, kulit paling luar, dikenali sebagai testa. Testa. Adam, kat mana ni Adam? Adam atas je jantas ke Adam? Okay, so ini adalah testa. Kulit dia paling luar testa ni. So testa ni untuk apa? Dia protect daripada rosak. Ciri dia adalah keras. So bayangkan testa ni macam shield. Shield tu adalah perlindungan untuk kulit dia. Perlindungan untuk biji benih. So kebaikannya dia elakkan daripada rosak. So kesimpulannya, kepentingan biji benih ada 5. Pertama, dia ada embrio. Kedua, ada endosperma. Ketiga, cirinya adalah dormant. Keempat, dia adalah ringan. Dan kelima, dia ada testa yang kuat. Lebih mudah faham tak saya terang hari ni? Okey tak? Ya. Okey. Right. Alhamdulillah. Okey. Right. So sekarang, yang ini ya Allah, saya macam korang belajar sebiji macam botani. Seriously botani. Okey. Lepas persenyawaan, dia akan jadi buah kan? So, awak adalah belajar yang paling hebat sekali tau. Saya lupa lah nak bawa buah sebab sibuk baca pasal ni kan. Buah ni sebenarnya ada 4 jenis. Okay. Pertama adalah buah ringkas. Alright. Pertama adalah buah yang ringkas. Kedua adalah buah aggregate. Ketiga adalah buah aksesori. 1, 2, 3, 4. Okey. Nah, buah ringkas. Apakah yang dimasukkan sebagai buah yang ringkas? Buah ringkas ni maksudnya dia ada satu bunga tapi dia ada satu atau lebih karpel. Awak tahu tak apakah itu karpel? Korang tahu tak apakah itu karpel? Tak tahu kan? Tahu. Tahu ke tak? Ha? Tahu? Tahu. Siapa yang tahu? Organ Tahu. pembiakan betina. Orang pemimpin. Pandai. So, organ pembiakan betina. So kita nak bayangkan. Karpel organ pembiakan betina. Pandailah korang. Okay. Nah, organ pembiakan betina. Organ pembiakan betina. Alright. Pembiakan betina. Saya rasa korang tajuk ni lagi terror dari saya. Okay, now. Macam ni. Satu bunga ada satu atau lebih karpel. So, senang kata. Kalau buah yang ringkas ni, bunga tu ada 2 atau lebih. So contohnya paling senang adalah ni kacang peas. Awak tahu tak yang warna ni bunga apa ni? Ni, yang warna purple ni bunga apa? Siapa pernah tengok bunga warna purple ni? Bunga apa? Butterfly pea ke? Tapi tak tahu. Buah. Tak tahu. Butterfly pea. Orang tak tahu. Yang boleh buat nasi kerabu ke? Saya tahu. Korang nama bahasa Inggeris panggil apa? Saya tahu bunga telang. Nama dia bunga telang. Kalau saya dulu, kalau Cikgu Zana tak cakap bunga telang, saya sebut bunga ni adalah bunga nasi kerabu. Saya baru tahu bunga nasi kerabu dengan kacang peas adalah daripada family yang sama. So senang kata kacang peas, kalau dia punya biji kacang peas ni macam bunga telang. Tapi saya tak tahulah kita pernah makan ke? Boleh makan ke? Saya tak tahu. Rasa macam tak pernah pun orang makan kan? Okay, cuma kita nak kata bahagian dia ni bunga dia ada satu karpel. Itu kita panggil dia adalah sebagai buah ringkas. So senang kata buah ringkas ni tak ada masalah. So ovari tu akan berkembang menjadi isi buah. Okay, itu buah ringkas. Now, kedua adalah buah aggregate. Buah aggregate ni maksudnya dalam satu bunga ada banyak karpel. Beza tau. Yang ni satu bunga satu atau lebih. Tapi tak banyak. Satu atau lebih. Tapi dia tak banyak. Mungkin 2, mungkin 3. Tapi kalau yang ini, okay, satu bunga ada banyak karpel. So maksudnya dia banyak karpel. Awak nak bayangkan ini yang tajam-tajam ni, yang saya conteng ni, ini semua adalah dia punya karpel. Okay, so kita nak bayangkan ini adalah raspberry. Raspberry ni ada banyak biji dia. So
Kalau aggregate kita kata adalah satu bunga, asalnya satu bunga dari banyak karpel. Tapi sama je, buah tu isi dia asal daripada ovari. Tak ada masalah. So contoh paling mudah kalau kita Malaysia, kita tak ada raspberry. Tapi kita ada satu dekat taman herba tu yang kecil-kecil tu, yang kadang orang suka kutip tu. Kalau korang perasan dekat kimia tu, dekat depan kimia tu. Dia ada satu pokok beri juga. Cikgu, Dia start huruf tak dengar? warna apa? Dia Warna. warna macam warna okey merah merun kot. Dia start huruf M. Mulberry. Mulberry. Saya salah je ni. Mulberry. So mulberry ni pun sama juga. Dia bukan banyak biji-biji kecil kan. So itu adalah contoh buah aggregate. Okay, so ini aggregate. Kemudian kita ada buah berganda. Buah berganda ni dah nama dia berganda. Banyak bunga, banyak karpel. Okay, so dalam satu tangkai tu, okay, dia ada banyak bunga, dia ada banyak karpel. Tapi persamaan antara tiga ni tau. Persamaan antara buah ringkas, persamaan antara buah aggregate, persamaan antara buah berganda, isi dia, okay, ovari akan berkembang menjadi buah. Persamaan antara tiga-tiga ni tau. Okay, now kenapa saya tekan yang itu? Sebab kalau apple, apple ni kita panggil dia sebagai buah aksesori. Kenapa kita panggil dia sebagai buah aksesori? Sebab buah tu, isi yang korang makan apple tu sebenarnya dia bukan berasal dari tisu ovari, tetapi tisu yang berhampiran dengan karpel. Maksudnya awak bayangkan ini karpel, ini adalah karpel. Buah tu asalnya bukan daripada yang ni, tapi tisu yang bersebelahan. Sebab tu kita panggil dia sebagai aksesori. So itu je. So jenis buah tadi kita belajar ada berapa jenis buah? Kita ada berapa jenis buah? 4. Okey, kita ada 4 jenis buah. Kalaulah kita kata nenas masuk buah yang mana satu? Berganda. Yes, buah berganda. Kalaulah saya kata ada satu buah dia ada banyak karpel, satu bunga ada banyak karpel, itu contoh tumbuhan apa? Contoh buah apa? Berry. Yes, dia adalah berry. Dia adalah masuk daripada ni raspberry ataupun mulberry. Okay, katakanlah macam saya tak ambil. Kalau katakanlah apple. Kenapa apple kita kata dia sebagai buah aksesori? Kenapakah apple tu sebagai buah aksesori? Sebab buah tu bukan dari ovari. Yes, dia punya asal isi dia bukan daripada ovari. Kemudian katakanlah buah kacang pis. Kacang pis tu termasuk dalam kategori buah yang mana satu? Ringkas. Buah ringkas. Yes, dia adalah masuk dalam buah ringkas. So far boleh faham tak? Okey tak? Okey kan? Okay. Okay, alright. So nak buat latihan. Yang ni daripada buku Zafir. Kalau awak tak faham boleh tanya Zafir. Okay, now. So soalan pertama Farah lah sebab dia semangat. Farah, antara yang berikut, yang manakah mewakili bahagian bunga betina? Terus buat latihan. Ni B. Jawapannya B. Tak. B. Dia Kan. dia C, kalau C. bahagian betina, bunga betina. Okay, C. Sebab kan bunga betina kan dia macam ni kan. S-S-O-O. Kalau yang B salahnya kat sini. So jawapannya adalah C. Okay, soalan nombor 2. Okay, Farah bagi kat siapa? Fatihah. C lah, bagi Fatihah. Okay. Bagi dulu Fatihah. Okay, Fatihah. Tak apa. Bagi Fatihah dulu. Okay, Fatihah. Alright, so ini adalah P, yang tu adalah Q. So apakah beza P, apakah beza Q? Apakah tu P, apakah Q? Susah sikit ni. Apa? Ini dia butir dia bunga kan ni? Cepat. Ni butir dia bunga tau. Ni butir dia bunga. Tahu. Tak tahu.
Jawapannya adalah A. So Q ni adalah stigma. Okay. Right. Okay Fatia, bagi kelas opsi. Ni paling kacang lah, ya Allah, ni senang. Manakah sesuatu yang akan berkembang menjadi biji benih? Biji benih tu asalnya daripada bahagian mana? A, B, C atau D? Ini adalah enter. Ini adalah Amam. stigma amal. Okay, ketua murid. Sian korang bila korang nak kena, apa tu yang korang buat? Apa nak panggil? Watika. Majlis watika. Alah, hai. Okay, stigma still. Ma, cepat Ma. Dia punya favourite ni. Ama tajuk ni paling terror. Cepat Ma. Jawapan dia gimana aku kembang stigma. Wait. Yang berkembang jadi biji benih. Biji tu yang Oh, paling dalam sekali. Ha? Wait, soalan nombor 3 bang. Nampak tak soalan? Oh, nombor 3. Soalan nombor 3. Okay, so saya baca tahu. Rajah 2 menunjukkan kerata rentas bunga. So A tu saya label dia enter. B tu adalah stigma. C tu adalah stil. D tu adalah ovule. So antara A, B, C dan D, yang mana satukah yang akan berkembang menjadi biji benih? B. Lagi sekali. B. B, Brazil. D. Betul ke? D, donkey. Alright, so betul D. Sebab yang lain ni semua nanti akan luluh tau. Tinggal adalah ovule. Okay, so soalan nombor 4 sekejap saya terangkan dulu. Okay, Rajah 3 menunjukkan keratan menegak karpel bunga selepas pendebungaan. Okay, apakah laluan struktur yang betul tiub debunga melakukan persenyawaan? So awak ingat ini adalah butir debunga. Butir debunga nanti dia akan bercambah menjadi tiub debunga. Lepas tu tiub debunga ni nanti dia akan tumbuh ke arah ovule. Pada masa sama ada gamit jantan yang terhasil. Okey, so dia akan pecahkan dulu, dia ada pecah melalui mikropil. Yang sini ni ini namanya adalah mikropil. So mula-mula butir debunga jatuh. Lepas tu dia akan jadi bunga. Kemudian dia akan membentuk 2 gamit jantan. Lepas tu dia akan pecah, dia akan menembusi mikropil. Lepas tu barulah dia sampai ke ovari atau ke ovule. Okay, so Amma nak bagi siapa soalan nombor 4 ni? Kelas mana? Mana-mana pun boleh. Boys lah, boy. Sebab tadi dah 2 orang perempuan kan, Fatia dengan Farah kan. Pilih boy lah. Amsyah. Amsyah terror ni, Amsyah. Aduh, Laluan Mak. Kau untuk tiub kenapa dah, debunga. Mak? Astagfirullahaladzim. Dia kata Alhamdulillah. Ingat kau kat aku. Macam tu lah awak ni. Okay. Alah. Saya tak sure lah. Okay, tak apa. Tak ada siapa marah. Tak adalah saya sampai kat rumah baling awak dengan slipper. Kita belajar kan? Okay, mula-mula. Persenyawaan. Mula-mula apa dia jadi? Laluan dia pergi mana dulu? Cuba tengok. Takkan okay. First takkan A tu. Takkan dia tiba dia sampai makropil. So A tu betul ke salah? Takkan dia tiba sampai makropil. Makropil tu dah destinasi akhir kan? So A confirm lah salah. Ni salah. B. Takkan dia tiba dah sampai ovari. Ni dah salah dah. C kot C. So awak tinggal C dengan D. Yeah, jawapannya C. Sebab mula-mula kawasan lokasinya ini adalah stigma. Lepas tu yang lurus ni, yang ini adalah stil. Lepas tu yang ini adalah mikropil. Dan akhir sekali barulah dia sampai ovari. Okay, simpan dalam hati dulu tau. Okay, tajuk ni memang best. Ini je yang diorang suka tanya. Okay, 6. Rajah 4 menunjukkan keratan rentas karpel bunga setelah pendebungaan. Bahagian manakah yang akan terus berkembang? So maksudnya yang ini adalah P adalah butir bunga. Ini Q adalah tiub debunga.
T ni, ini adalah pundi embrio. Embrio. Yang letaknya dalam ovule. Yang ini, R ni, ini adalah micropyle. S ni, tak sure S ni apa. Tapi yang akan berkembang, terus berkembang, mesti bahagian yang paling dalam sekali. Dia mesti letaknya adalah yang paling dalam. So awak teka yang mana satu. Dia letaknya mesti yang paling dalam. Dia minta je struktur dia. So Amsyah boleh pilih mana-mana yang awak berkenan di hati. Siapa-siapa je untuk Amsyah. Awak boleh pilih siapa-siapa je. Fakri lah. Fakri, teka Fakri. Boleh ni Fakri, jangan risau. Kalau awak salah pun tak apa, belajar kan. Saya cuba Okay, saya bagi awak satu tips tau. Yang ada P confirm salah. Ni salah. Salah. So awak tinggal C dengan D je. Awak tinggal C dengan D je. Saya rasa C. Yeay! Jawapannya adalah C, which is bahagian S dengan bahagian T. Kejap, S dengan T ni saya selalu confuse lah. Ni micropyle. Bahagian yang ini ni betul ni micropyle. S ni, sekejap S ni saya tak sure lah S ni apa. Tapi dia adalah bahagian yang dalam kan. So jawapannya adalah betul lah C. Okay. Now, seterusnya. Wah, tomato ni buah jenis apa Siapa ada pernah tanam tomato? Tomato ni buah aksesori Tomato ni buah apa Kejap, Rajah 5 menunjukkan bahagian buah tomato. Okey, dia kata X dengan Y. So X ni asalnya adalah daripada bunga tu pudingkel Tak, S tu adalah sepal, pudingkel adalah ni pemegang. Okey, so dia kata dekat kat sini, bayangkan, alah ni saya malas nak lukis bunga ni. Bayangkan, asalnya bunga macam ni. Okey, ini adalah pidungkel. Pidungkel. Lepas tu yang ini adalah sepal. Lepas tu bayangkan, ini adalah dia punya bunga which is namanya adalah petal. So, daripada bunga yang saya lukis ni, X ni asalnya dari mana? Y ni asalnya dari mana? Okay. So, Fakri nak bagi siapa jawab soalan ni? Zulaika. Zulaika. Zulaika tu saya rasa Luqman. Is it Luqman? Zulaika. Zulaika. Oh, Zulaika. Saya rasa kakak dia. Zulaika. Mana Zulaika ni? Salah Luqman. Zulaika. Luqman. Zulaika, tengah makan ke? Zulaika. Saya rasa awak kena patah hati dengan Zulaika. Awak kena cari lain lah Fakri. Cari lain je cikgu. Bunga bukan sekuntum. Saya bagi Fatin je lah, Fatin. Fatin. Okay, Fatin. Fatin mana ni? Fatin Syirah? Okay, Fatin Syirah. Ya, saya cikgu. Okay, so Insyirah yang mana satu? B. X tu asalnya dari mana? X tu berasal daripada X tu betul. X ni berasal adalah daripada sepal. B lah cikgu, Y ni silap. adalah isi tau. Y ni adalah buah. Buah. Yeah. Buah asalnya adalah daripada ovari. So jawapannya adalah B, Brazil. Okay. Now. Antara yang berikut. Yang manakah fungsi buah? Membantu bunga, melindungi bunga, membantu penyebaran biji benih, membekalkan makanan
Untuk percambahan, menarik perhatian serangga. So Fatin Insyirah nak masuk mana? Nak masuk mana? Nak pilih siapa? Nak pilih siapa? Razi. Siapa-siapa pun boleh. Tak ada siapa. Razi. Razi, okey tak? Dia keluar je Okey, tu. cepatlah Razi. Ada rezeki ni. Cepat. Amboi. Razi. Razi. Awak kena pilih lain lah. Dia jaga. Razi ada tak? Dia cakap dia terkeluar. Tak. Oh, dia tu keluar Keluar. nasionalnya. So Insyirah kena pilih lain, Insyirah. Sana pula. Cepat. Korang kawan, korang kelas UM dengan kelas UC, korang ni macam cousin tau. So korang ni memang susah senang tu biasanya korang tahu. Susahnya belajar maths, budak UM tahu, budak UC tahu. So basically Huda boleh ke okey cikgu? je. Huda boleh. Huda, jom Huda. Cepat Huda. Awak tanya macam lah kalau saya pilih tiba-tiba Huda marah. Dah. Jawapannya apa nombor 7? B. Kot. Ya, jawapannya B. Ya. Hmm. Betul tak jawapannya? Ya, betul lah. Membantu penyebaran biji. Ya, membantu penyebaran biji. Bunga salah. Memekarkan makanan salah. Ini salah. So, tinggal ini je lah. Okay. Now. Soalan 8. Struktur organ pembiakan betina dalam satu tumbuhan berbunga. Tengok Ini satu pundi embrio. Ini satu pundi embrio. Ini satu pundi embrio ataupun satu ovule. Dalam ovule ada pundi embrio. Okay. So dia suruh awak teka ada berapa biji. Ada berapa bilangan biji yang boleh dihasilkan dalam rajah 6 ni. So jawapan dia ada 1, 2, 3, 4. So jawapannya ada 1, 2, 3, 4. So Huda nak suruh siapa jawab? Kalai. 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 Okay. Kalai. Try. Soalan ni senang. Boleh betul ni. Betul. 1, 2, 3, 4. Kalai, are you there? Ya, cikgu. Okay, so apa jawapannya? Berapa? Teka berapa. Dia ada 4 ovule atau 4 pundi embrio. So daripada rajah 6 ni teka berapa biji benih yang akan terhasil selepas persenyawaan ganda 2. Dari gambar ni. Dia akan boleh menghasilkan berapa biji benih. So pilihan jawapan dia ada 1, 2, 3, 4. Teka ada berapa ni? 1 diplot. Biji benih. Daripada gambar ni berapa biji benih? Biji benih. Ending dia akan berhasilkan berapa biji benih? Jawapan dia 1, 2, 3, 4. 1. Okay. So kat sini jawapan yang betul sebenarnya berapa? Okay. Good try. Siapa nak teka? 4. Sebab macam ni tau Kalai. Tak apa tau Kalai. It's okay. Soalan tajuk ni pun memang seksa sikit. Saya terror sebab saya dah study. Itu je. Nah. So awak nak bayangkan ini macam cili. Tepi ni ada isi. Berapa biji benih dia bergantung kepada dia berapa ada pundi embrio atau ovule. Satu ni mewakili satu biji. 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 So kesimpulannya kalau ada dalam satu buah, contohnya cili. Isi luar, katakanlah cili, isi luar tu dia punya isi tapi dalam tu dia ada banyak biji benih. So dia banyak biji benih disebabkan dalam dia ada banyak pundi embrio. Okay, right. So seterusnya, ini adalah bunga apple. So bunga apple ni, okay, alright. Bunga apple ni barulah saya tahu saya study. Apple ni adalah buah yang paling pelik.
So saya dah salah ajar lah sebelum ni kan. So saya kata kalau saya selalu tunjuk buah apple kan. Saya kata saya tunjuk buah apple, saya kata isi apple tu asalnya adalah daripada ovari. Tapi sebenarnya salah. Isi apple bukan berasal daripada ovari. Okay. So tengok saya pun banyak belajar ni bila silibus baru. So jawapan dia buah tadi ada 4 jenis tau. Kita ada buah ringkas, kita ada buah berganda, kita ada buah aksesori dan buah agregat. Kalau buah apple ni kita masukkan buah yang mana satu? Saya ulang tau, buah ada 4 jenis. Buah ringkas, buah agregat, buah berganda dan satu lagi buah aksesori. So kalaulah ini kata soalan ni gambar ni adalah apple. Apple masuk buah, buah yang mana satu? Aksesori. Yeah, buah aksesori. So kalau nak siapa jawab soalan ni? Kalau Adlina. siapa jawab? Adlina Oi, cikgu. ini pun. Okay, Adlina ada tak? Ada. Adlina? Ya. Okay. Jawapan dia macam tak kenal lah Adlina. Buah, okay. Jawapan dia tahu sebab saya pun rasa confused ni. Okay. Adlina jawab soalan nombor 10 lah. Nanti yang nombor 9 ni saya terang kejap. Okay. Di manakah buah apple tu berkembang? Dia cakap adalah ovari dalam receptacle. Tapi tadi yang kita belajar, kalau dia kata apple tu sebenarnya adalah dari mana? So soalan ni, jawapan ni kita ni sikit So apple ni tadi kita kata buku teks. Apa-apa kan saya akan rujuk buku teks tau. Dan satu lagi, cabaran untuk awak, buku rujukan tak banyak. Macam yang ni, satu ni je buku rujukan yang saya jumpa kat Shopee. Buku latihan tak banyak. Okay. Tapi nasib baiklah saya mengajar bio ni dah lama. So basically, sometimes saya boleh tahu sikit lah kat mana dia punya problem kan. Okay. So, kalau lah awak tengok daripada buku teks, kita kata buah apple ni, buah dia sebenarnya asal daripada mana? Jawapan dia saya tak rasa tak berapa kena sebab dia bukan asal daripada ovari. Betul tak? Betul tak? Betul. Kalau dalam buku teks awak, muka surat 126, dia kata buah dia asal daripada mana? Buah adalah dari tisu berhampiran. Dari berhampiran karpel. Dan dalam buku teks dia kata buah berkembang daripada tisu selain ovari. Maksudnya buah tu bukan daripada ovari. So dia adalah daripada yang berhampiran daripada karpel. So yang ni kalau Zafir ada buku rujukan ni, Zafir tambah sikit nota kat tepi ni. Dia punya pilihan jawapan tu tak berapa kena. Bukan tak berapa kena, dia macam buat awak confused. Okay, katakanlah ni, apakah nama buah yang berkembang dari satu ovari? Satu ovari ni nak bayangkan satu couple. Dari satu bunga. Buah yang mana satu? Ringkas. Ya, jawapannya adalah buah ringkas. Alright. So kesimpulannya hari ni kita belajar buah ada berapa jenis buah? Jenis buah ada berapa? 4. 4. Kita ada 4. Pertama buah apa? Ringkas. Okay, buah ringkas. Okay, buah ringkas. Saya nak Google cari tomato. Tomato masuk buah mana satu? Lepas tu buah? Agregat. Lagi? Berganda. Saya rasa banyak buah adalah buah ringkas lah. Kalau durian, saya rasa buah ringkas lah. Satu lagi buah? Aksesori. Yes, buah aksesori. Buah aksesori ni kenapa dinamakan aksesori? Sebab dia bukan berasal daripada ovari. Yes, sebab buah bukan berasal dari tisu ovari. Tetapi semua ni mesti ada bunga. Dan satu lagi, daripada bunga nak jadi buah, dia mesti melalui 2 proses. Pertama adalah pendebungaan.
Dan satu lagi adalah persenyawaan ganda dua. Kalaulah soalan, hopefully tak adalah sampai ke situ. Kalaulah soalan dia kata apakah persamaan antara 4 jenis buah? Persamaan antara 4 jenis buah ni adalah, hai Farisha. Nah, persenyawaan antara 4 jenis buah ni, keempat-empat buah ni dia mempunyai bunga. Dan bunga ini, katakanlah bunga, bayangkan bunga, tak ada bunga lah saya. Saya ada bunga orchid je. Bayangkan bunga, okey, nak jadi buah, dia mesti melakukan persenyawaan. Senang kata, apa-apa buah persamaan dia, bunga ni, daripada bunga, mesti berlakunya proses penggabungan persenyawaan barulah jadi buah. Okay, now, buah ni, kebakaran buah adalah asalnya daripada ovari. Tisu ovari. Tetapi hanya buah aksesori sahaja, buah tu berasal daripada tisu bersebelahan karpel. Dia bukan daripada tisu ovari. So nanti korang kalau rajin, korang pergilah tengok contoh-contoh buah ni semua. So itu sahaja. Kita dah habis, tahniah everybody. Akhirnya kita dah habis bab 6. Bab 6 kan? Kita nak masuk bab 7. So minggu depan bab 7 tu dalam masa 2 kali kelas insya-Allah habis. Bab 7 tu bab yang